Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Asas Pembudayaan Kesewanan yang akan dibentangkan oleh kami, kumpulan 4 daripada Seksyen 17. Baiklah, perniagaan yang akan kami jalankan adalah The Poppies dengan slogannya yang berbunyi Taste Your Curiosity. Dari mana datangnya idea The Poppies? Pada mulanya kami merancang ingin membuat popia. Kemudian kami mendapati popia yang dijual di pasaran kebanyakannya berasaskan inti sayur-sayuran dan sebagainya. Oleh itu, timbullah idea kami di mana kami ingin membuat inovasi iaitu popia pisang cheese. Hal ini kerana kami ingin menambahkan sedikit kelainan pada popia yang berada di pasaran. Perkataan poppies berasal daripada gabungan 3 perkataan iaitu popia, pisang dan keju iaitu cheese. Baiklah, seterusnya adalah carta organisasi. Setiap ahli dalam kumpulan ini mempunyai peranan masing-masing seperti yang tertera di dalam slide. Hal ini kerana kami ingin memastikan perniagaan The Poppies berjalan dengan lancar. Visi kami yang kami letak di sini adalah dengan menjadi penajuk utama dan unggul sebagai pengeluar produk minuman yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, terutamanya di Universiti Malaysia Sabah. Baiklah, untuk misi, kami menyediakan produk minuman dan makanan yang baharu, lazat, berbala dan selamat di samping strategi pemasaran yang kreatif dan produk yang inovatif agar dapat memaksimumkan kepuasan pelanggan. Ia juga menerapkan hubungan jangka masa panjang dengan pelanggan berdasarkan aspek keselamatan, kualiti dan prestasi perkhidmatan dalam memenuhi keperluan mereka. Kami juga ingin menjadi peniaga Bumiputera yang berdaya saing dan kompetitif dalam dunia perniagaan yang kian mencabar. Manakala untuk objektif kami, peningkatan secara bersasar untuk menjadi pengeluar utama yang dipercayai dapat memberikan produk dan perkhidmatan yang berkualiti yang memenuhi keperluan pelbagai industri untuk memfokuskan kepada segmen perniagaan antara tujuan utama kami. Pelaksanaan strategi pemasaran yang berkesan dan daya saingan yang menarik dapat menarik pelanggan agar terus bersama produk kami. Dalam bahagian ini akan diterangkan mengenai bisnes praktikal bagi syarikat kami. Yang pertama ialah memfokuskan dalam pengeluaran The Poppies dengan sekurang-kurangnya bersama 3 jenis topping dan diikuti dengan sos topping tersebut. Yang kedua ialah produk ini adalah berdasarkan ciptaan dan pengubahan berdasarkan resepi yang pernah tular dahulu. Dan yang terakhir dalam bisnes praktikal ini adalah menyediakan popia, meletakkan inti, goreng, menyalurkan dengan topping, bungkus dan menjenamakan sebagai produk kami. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bisnes industri yang telah dipilih oleh syarikat kami. Yang pertama ialah syarikat kami telah pun bersetuju bahawa akan menjalankan jualan dalam bidang pemakanan atau minuman. Yang kedua ialah tugas-tugas yang ada dalam syarikat kami adalah termasuk penyediaan, pembungkusan, pemasaran dan jualan. Akhir sekali ialah pelanggan akan dilayan dengan layanan yang baik dan bersih. Dalam bahagian ini akan diterangkan mengenai produk akhir syarikat kami. Yang pertama ialah Poppies with Oreo toppings, di mana popia pisang goreng ini akan diletakkan dengan topping sepihan-sepihan Oreo dan diletakkan sedikit susu untuk membalancekan rasanya. Yang kedua ialah Poppies with peanut toppings. Popia pisang goreng ini akan diletakkan dengan topping kacang-kacang dan diletakkan dengan sedikit dark chocolate atau white chocolate untuk balance kepahitan ataupun masin daripada kacang yang diberikan oleh kacang tersebut. Dan yang terakhir ialah Poppies with cheese topping. Seperti mana dalam gambar, popia pisang goreng ini akan diletakkan cheese topping untuk memberikan rasa yang segar kepada pelanggan. Dalam bahagian ini akan diterangkan tentang identify this business idea. Kami mendapat idea produk kami dari popia pisang cheese. So kami mendapatkan maklumat tersebut dan mencipta satu rangkaian masalah bagi produk kami, iaitu pada masa kini orang ramai terutama yang golongan muda sangat tertarik dengan sesuatu benda yang manis tetapi masih mahu benda tu boleh menjadi estetik dan cantik pada masa yang sama. Rasa yang bagi memastikan mereka kembali kepada kami juga tidak boleh diabaikanlah.
Kemudian solution kepada masalah tersebut ialah The Poppies bukan sahaja akan menjaminkan kekenyangan perut untuk anak muda, tetapi memberikan gaya estetik dan kemanisan yang mereka boleh dapatkan. Ialah kemudian mengekalkan ciri-ciri produk kami dari awal hingga ke akhir dan konsisten ke akhir jualan kami. Kemudian business idea creation bagi syarikat kami ialah menyediakan mereka makanan yang baik untuk memuaskan keinginan dan rasa mereka, serta memberikan mereka sesuatu untuk menarik fikiran mereka dan akhirnya sentiasa kembali kepada produk kami. Jadi kami telah menjalankan satu survey menggunakan Google Form untuk memperolehi data, dan berdasarkan survey ini kami dapat melihat perkara yang dicari oleh para pelanggan kami. Jadi berdasarkan survey ini dapat dilihat bahawa pilihan air balang dan Popia Cheese dalam promosi harga mendapat sambutan tertinggi, iaitu 20.7% berbanding dengan pilihan yang lain. Kami juga menekankan beberapa aspek penting dalam pembuatan The Poppies. Yang pertama ialah keterjaminan buatan tangan. Jadi setiap The Poppies dibuat dengan teliti. Kami menggunakan pisang yang segar dan bahan-bahan terbaik demi untuk memastikan anda akan mendapat The Poppies yang paling segar dan berkualiti tinggi. Seterusnya ialah pilihan mesra belanjawan. Kami percaya semua orang harus menikmati kegembiraan The Poppies tanpa terasa terbeban dari segi kewangan. Pilihan mesra bajet kami menawarkan kualiti rasa pada harga yang menjadikan The Poppies ini sebagai makanan yang mampu milik untuk semua golongan. Berikut merupakan pembahagian pemasaran. Sasaran kami untuk menjual produk kami adalah tertumpu kepada 3 individu yang berbeza, iaitu pelajar Universiti Malaysia Sabah, lecturer Universiti Malaysia Sabah dan staf Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya adalah marketing channel. Yang pertama adalah kedai fizikal, iaitu kami akan membuka kedai fizikal sepanjang Minggu Expo untuk menjual produk kami kepada pelanggan yang terlepas tempoh pra-pesanan kami. Yang kedua adalah media sosial. Poin yang pertama ialah pelanggan boleh membuat pra-pesanan produk kami melalui laman web keluar. Poin yang kedua adalah pengiklanan syarikat kami akan disediakan di Instagram, TikTok dan WhatsApp. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan penghantaran kami akan menyediakan perkhidmatan penghantaran kepada pelanggan yang tidak dapat mengambil pesanan mereka pada masa yang telah ditetapkan. Ini adalah media sosial yang kami miliki. Ini adalah media QR Code dan link sosial media penjualan produk kami, iaitu WhatsApp, Instagram dan TikTok. Seterusnya ialah key activities ataupun aktiviti utama yang kami lakukan. Pertama sekali, kami telah mempromosikan produk kami melalui saluran pemasaran kami seperti Instagram, TikTok dan WhatsApp. Yang kedua, kami juga menerima tempahan daripada pelanggan melalui laman web kami. Yang ketiga, kami menghasilkan produk buatan sendiri. Dan yang keempat ialah kami memaklumkan pelanggan tentang masa dan tempat untuk mengambil pesanan melalui WhatsApp. Dan yang terakhir, kami turut menyediakan perkhidmatan penghantaran makanan ke lokasi yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah key resources kami atau sumber utama kami. Pertama sekali, kami telah melakukan soal seliding untuk mendapatkan maklumat tentang makanan yang digemari oleh pelanggan. Yang kedua, kami juga mempunyai sumber utama fizikal seperti bahan-bahan dan pengangkutan. Yang ketiga, kerjasama ahli kumpulan sangat penting. Kami bekerjasama untuk menyediakan peralatan yang diperlukan untuk perniagaan nanti. Dan yang terakhir, kewangan, iaitu dana daripada ahli kumpulan sebagai sumber kewangan kami. Berikut merupakan kos struktur bagi jualan kami. Jumlah keseluruhan yang diperlukan ialah sebanyak RM107.75. Seterusnya, aliran pendapatan kami terbahagi kepada 4. Pertama, pelanggan boleh membayar melalui Duit Now QR Code untuk pre-order. Yang kedua, pelanggan juga boleh menggunakan kaedah Duit Now QR Code untuk membayar atau wang tunai semasa hari jualan Expo. Yang ketiga, kami juga melakukan
kaedah pengiklanan, dan mempromosikan produk kami melalui saluran pemasaran kami. Dan yang terakhir, kami turut menjual produk kami pada harga yang berpatutan. Berikut ialah food cost untuk Poppies Cheese yang berharga RM7 seunit. Seterusnya, food cost untuk Poppies Oreo yang berharga RM7.50 seunit. Seterusnya, food cost untuk Poppies Oreo yang berharga RM7.50 seunit. Seterusnya ialah risiko yang mungkin dialami dan strategi kami untuk menanganinya. Pertama, risiko yang mungkin kami akan alami ialah produk jualan kami berisiko kehilangan keranggupannya dan basi. Kedua, produk jualan kami mungkin tidak mampu dihabiskan semasa jualan Hari Expo. Oleh itu, kami telah memilih beberapa strategi untuk menangani risiko tersebut. Yang pertama, kami memilih untuk memastikan produk jualan dibungkus dengan baik dan hantar pesanan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kami juga akan menjalankan promosi hebat atau jalankan permainan untuk memenangi produk percuma. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan aspek contingency plan atau lebih dikenali sebagai backup plan atau pelan simpanan. Dalam hal ini, kumpulan kami telah berbincang dan bersetuju untuk menyediakan 3 backup plan atau pelan simpanan sebelum menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan tersebut. Hal ini dilakukan agar kami dapat mengelakkan beberapa perkara yang tidak diingini daripada berlaku semasa menjalankan perniagaan secara berkumpulan ini. Salah satunya ialah dengan menambah produk jualan kami. Contohnya, kami akan menambah hidangan sampingan seperti crispy and spicy enoki yang boleh dijadikan kudapan atau makanan sampingan. Apa yang istimewa dengan hidangan ini ialah hidangan ini diperbuat daripada cendawan kecil ataupun mushroom yang digoreng sehingga rangup dan diberikan beberapa gabungan rasa seperti pedas, masin, dan manis. Kami juga akan mengadakan jualan buy one free one dan share one free one, di mana kami akan memberikan minuman secara percuma kepada sesiapa sahaja yang telah mempromosikan produk jualan kami di mana-mana platform sosial media. Ini dilakukan bertujuan agar produk jualan kami akan lebih dikenali oleh semua orang dengan hanya menyebarkannya di sosial media. Akhir sekali, kami juga akan memberikan diskaun atau potongan harga dengan syarat pembelian produk jualan adalah lebih daripada 3 unit atau produk. Hal ini semestinya dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk jualan kami. Baiklah, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, produk yang kami hasilkan dapat dipasarkan melalui pelbagai platform media sosial, misalnya seperti TikTok dan Instagram. Yang kedua, inovasi makanan ringan yang diperbuat daripada Popia ini akan meningkatkan lagi variasi makanan ringan yang ada di pasaran. Hasil daripada tinjauan pemilihan produk yang kami lakukan melalui borang soal selidik atas talian akan dapat membantu kami untuk menambah baik lagi produk yang kami hasilkan. Akhirnya, produk yang akan kami hasilkan dapat diinovasikan bersesuaian dengan permintaan pasaran.